Bismillah, alhamdulillah. Kita sambung ya. Tapi sebelum tu saya tahu, saya lebih suka bagi kuliah ni sebagai interaktif. Siapa-siapa yang rasa dia ada satu soalan yang dia tak faham, tolong angkat tangan, saya cuba bagi laluan. Melainkan kalau saya dengar nak habiskan poin tu, kemudian boleh. Tetapi minta soalan yang dalam konteks kita punya tajuk. Kalau nak soalan-soalan lain, insya-Allah lepas pada 5-10 orang tu kita boleh bincang benda lain. Tapi minta dalam konteks sebab nak meraihkan semua datang. Kedua, saya punya tujuan, saya tak panggil ni ceramah. Ini kita panggil kuliah. Kerana saya minta, sebab kita berasaskan buku ni solid. Jadi kena betul-betul usaha balik baca. Dan setiap orang kalau dah habis baca khatam ni menjadi pendakwah, da'i balik kepada buku ni dan boleh mengajar buku ni, insyaAllah. Baik, dalam buku ni kita masuk bab Mukadimah. Mukadimah ni bab 1, muka surat 1. Muka surat 1 kita letak sini sebagai latar fungsi manusia dalam pembentukan manhaj Ahlussunnah Jemaah. Ya, saya tak boleh pergi detail straight. Lepas ni Ustaz Zali akan cover. Alhamdulillah, lagi saya seronok. Ya, jadi dalam mukadimah ni latar fungsi sebelum bagaimana kita boleh derive sampai kepada pembentukan manhaj ni secara menyeluruh, ya, secara komprehensif. Jadi saya kemukakan ke sini beberapa konsep. 1, ubudiyah. 2, amanah. 3, khalifah. 4, risalah. 5, kesempurnaan syarak. 6, penegak sunnah. 7, jemaah. 8, manhaj Ahlussunnah Jemaah. Dan di ujung sekali kita pergi pada fact sheet A. Fact sheet A, di situ dalam buku ni kita ada fact sheet A, B, C, D, E, F. Maka setiap bab atau chapter ni saya letak satu fact sheet. Bila kita baca, kita rujuk balik pada main point ni, point yang utama ni. Tak faham, kita kembali balik awal. Maksudnya kalau kita boleh faham fact sheet ni, kita faham bab tu. Ini topik-topik yang utama. Ya? Jadi kita tengok fact sheet yang A. 1, sebab alhamdulillah saya cukup seronok dengar Ustaz Zali nak mengajar. Ini jadi saya pergi pada fact sheet saja. Saya langkah sebab saya banyak nak cover benda lain. Pertama, masalah ubudiyah. Manusia dijadikan oleh Allah semata-mata untuk mengabdikan diri mereka kepadanya. Jadi kita pergi pada ayat Allah SWT kata apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum innama khalaqnakum abathan wa innakum ilaina la turja'un. Adakah kamu mengira? Adakah kamu menghitung? Adakah kamu menghisap bahawa sesungguhnya Allah menjadikan kamu abasan, sia-sia, tak ada purpose, tak ada matlamat, tak ada objektif. Wa innakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kamu tak kembali pada aku, tak mati, tak masuk syurga, tak ada hari kiamat. Allah kata begitu. Lepas tu Allah jawab dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia mereka untuk mengabdikan diri mereka kepadaku. Ya? Jadi kita start dengan konsep ubudiyah. Dijadikan human being is created kerana untuk ubudiyah lillah. Kita ada objektif matlamat kita. Sebab tu kalau kita tengok dalam banyak ayat-ayat Quran, Allah ulang. Setiap para rasul datang, dia datang dengan risalah apa? Ubudullah malakum min ilah ghairuh.
Ubudullah malakum min ilah ghairuh, dalam surah Al-Hud dan lain-lain lagi. Setiap Nabi semua, Ubudullah, abdikanlah diri kamu kepada Allah, malakum min ilah ghairi, tidaklah kamu Tuhan melainkan padanya. Maksudnya datangnya diutuskan rasul, para rasul, dan dijadikan manusia makhluk untuk ubudiyah lillah, pengabdian mereka kepada Allah. Ya? Kalau kita beza pada orang yang bukan Islam, tak ada purpose. Kan? Saya mengaji kat Australia 7 tahun, 8 tahun. Kalau pergi tengok, dia orang kalau main bola sampai habis. Kalau buat kebajikan, charity dia macam tu. Dia kutip baju-baju second hand, semua tulis untuk kebajikan. Kalau dia buat nak pergi sampai nak panjat Gunung Everest, dia panjat sampai atas, balik. Macam tu je lah. Kan? Macam tu saja. Tapi kita ada purpose. Allah Ta'ala sebenarnya nikmat yang paling Allah bagi pada kita, Allah bagi kita sihat, tubuh badan, tak ada cacat, ada anak, ada cucu, ada keluarga semua sekali. Tapi nikmat yang paling besar pada manusia ialah hidayah daripada Allah. Dia jadikan seorang Muslim dan untuk dia faham apa dia purpose, apa dia tujuan hidup, ubudiyah lillah. Itu bezanya antara Muslim dengan bukan Muslim. Kita ada purpose dalam hidup kita. Dan yang cantiknya juga, Allah cukup adil. Dia tak kira kau raja, dia tak kira kau menteri, dia tak kira kau imam, dia tak kira tok syekh, dia tak kira kepala gangster, dia tak kira banker, dia tak kira seorang kerja dia jadi tukang kebun, jadi pion, apa semua sekali. Kan? Dia tak kira. Sebab apa? Dia kira yang paling apa? Yang paling suci yang diterima Allah ialah atqakum, yang paling bertakwa. Score point kita tak tahu. Kan? Mungkin dia orang yang tak terkenal, tetapi di sisi Allah dia orang yang paling tinggi. Itu yang hebatnya, ubudiyah lillah. Dan kalau nak saya punya favorite tajuk dalam kitab ni, sebab tu saya kata Datuk Zul bagi kitab ni pada semua, kan? Bagi kitab ni sebab kena rujuk. Tolong rujuk, buka muka surat dalam bab tauhid uluhiyah. Muka surat 114. Buka muka surat 114 ataupun 7.2.2.3. Ini adalah sebenarnya bab yang paling saya suka dan ada bab yang paling penting dalam kitab ni sekali, iaitu definisi ibadah atau ubudiyah. Di mana kita bagikan ibadah batin dengan zahir. Kalau batin dalam Rajah 7A muka surat 115. 7.2.2.3. Batin ialah i'tikadiyah, i'tikad. Sebab apa? Ibadat tu bukan buat takat semayang, puasa, zakat, buat haji semua, itu penting. Amar ma'ruf nahi munkar itu zahir. Tapi yang lebih penting ialah ibadah dalam i'tikad. Kalau kita buat kerja anggota badan kita penat, tapi i'tikad kita tak betul, out. Tak sampai pada sasarannya. Jadi i'tikad, ibadat yang paling penting ialah ibadat akidah. I'tikad kita kena betul. Ya, jangan tersasar. Kita kalau kita nak tembak, kita kena letak pada bullseye dia tu. Itu akidah dia.
Jangan tersasar. Sikit tersasar, keluar. Bukan tak sampai ke depan, tapi tak sampai pada target yang sebenarnya bila kita tembak atau kita memanah. Ya? Jadi ibadat dibagi pada dua, Rajah 7A, batin dan zahir. I'tikad iaitu pegangan hati atau fikrah atau prinsip atau keyakinan. Kedua, qalbiyah iaitu amalan hati. Ibadat zahir ialah qauliyah, ucapan atau sebutan. Badaniyah iaitu anggota badan, dan maliyah iaitu harta benda. Itu ibadat. Kemudian pergi kepada rukun ibadah. Ada dua, kasih yang sepenuhnya. Lepas tu kedua, tunduk dan taat sepenuhnya. Kemudian pergi pada 7.2.2.5. Ini sebenarnya saya tulis ni atas kaedah PhD ni, tajuk-tajuk dia. Memang saya pernah dulu buat PhD dalam engineering dulu. Saya buat kaedah cara PhD ni, susunan bab ni. Jadi 7.2.2.5 dalam cetakan terakhir ni, muka surat 119, syarat-syarat ibadah. Ini dalam ubudiyah, iaitu ikhlas. Kedua, mengikut cara Rasulullah SAW. Dan lepas tu masuk pula 7.2.2.6. Ini masuk ke muncak dia, antara ibadah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, iaitu dibincang kat sini apa dia, perbezaan antara hakikat kauniyah dengan hakikat diniyah. Hakikat kauniyah tu dipanggil sebagai universal, hakikat universal, di mana orang Islam, orang mukmin dengan orang bukan Islam, orang kafir sama saja. Itu dalam konteks tauhid rububiyah. Semua beriman pada Allah. Kalau kita tengok syaitan pun dia beriman pada Allah, tapi dia ingkar. Dia tak pergi pada uluhiyah. Kenapa? Syaitan apabila dia suruh dalam Quran, dia suruh untuk tunduk kepada Adam, dia tak nak. Lepas tu Allah kata, pendek cerita, lemparkan dua-dua ke bumi, kan, sampai kiamat. Syaitan kata apa? Tak apa, boleh. Tapi dia kata fa bi izzatika. Dia cakap pada Allah, demi kebesaranmu ya Allah. Fa bi izzatika maksudnya dia iktiraf pada kebesaran Allah, dia beriman pada Allah. Lepas tu jawab, la aghwiyannahum ajmain, nescaya aku akan sesatkan manusia ni kesemuanya. Itu engkar dia. Jadi dalam kita kena beza antara rububiyah, di mana orang Islam, orang kafir sama-sama beriman, dengan hakikat diniyah. Orang Islam bezanya dia dalam kauniyah, universal, dan dia juga dalam diniyah ataupun syar'iyah, syarak agama. Di sinilah saya nak read balik. Saya cakap pada Datuk Zul ni, konteks semasa di mana tempat kita, dan saya pun dah tulis satu risalah pun tak habis juga, dah 3 suku dah, di mana kita keliru di zaman politik, sosiopolitik kita sekarang, dengan hak asasi manusia, dengan kaedah al-wala' wal-bara' fil Islam. Hak asasi manusia ni termasuk dalam hakikat kauniyah. Semua orang, Islam, kafir, asas, kalau pergi traffic light semua kena ikut, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, kita tak berlanggar. Jangan mencuri, jangan merogol, jangan berzina, apa semua tu hak asasi manusia. Tetapi pada orang Islam, dia mesti bagi prioriti hak antara Islam sama Islam. Itu dia panggil, kejap lagi kita tengok, al-wala' wal-bara' bil Islam. Dalam, iaitu maksudnya kesetiaan antara orang Islam dengan kesetiaan dengan hubungan kita dengan bukan Islam. Ada bezanya. Kita mesti bagi keutamaan ukhuwah, kan, kepada orang Islam, sama-sama Islam. Definitely. Sebab tu saya selalu kata, kalau lah kita pergi pada orang yang ke Islam, kedai runcit, dia jual tepung 50 sen sekilo, orang Islam jual 55 sen, kita tambah tak apa. Sebab dia ada dia punya chamber commerce belakang dia apa semua.
5 sen tu apa kena kedekut? Kita untuk bantukan wala kesetiaan pada orang Islam sama-sama. Kita bantu. Sebab tu negara kita, maaf negara kita kena hargai. Lepas pada ni saya, Datuk Zul tahu, saya pernah bagi ceramah bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah je. Lepas tu saya bagi manhaj Melayu. Kalau lepas ni bulan depan nak panggil saya boleh bagi tajuk manhaj Melayu pula. Orang semua terkejut. Apa manhaj Melayu? Kita kena hargai. Negara kita negara Islam. Kita tak boleh banding dengan Saudi Arabia. Dia punya undang-undang ikut Quran dan hadis. Brunei pun dah clear, dah ambil hudud. Sudan dah declare. Lepas tu Pakistan. Tetapi Malaysia pun hebat. Kalau banding misalnya dengan Indonesia, paling kurang kita tengok kita punya, ini dari segi sudut akidah. Jangan ingat politik, anak tak ada nak kempen mana-mana parti. Tapi kita mesti mempertahankan dalam konteks wala wal bara, iaitu diisytiharkan Islam sebagai agama persekutuan. Hak-hak orang Melayu tu takrif dia Muslim. Kita kena pertahankan benda ni. Kita kena pertahankan benda ni. Sebab apa? Saya bandingkan misalnya di Indonesia, tak ada satu kalimah Islam pun ada dalam perundangannya. Itu dipanggil bab wala wal bara. Jadi bezakan antara hakikat universal, kita tak boleh sama sampai terus. Sebab orang bukan Islam tak semayang. Dia semayang cara dia. Kita sendiri. Jadi ukhuwah, pertalian antara sesama Islam berdasarkan la ilaha illallah tu lebih kuat daripada pertalian darah. Sebab Nabi Muhammad SAW, bapa ayah mak dia sendiri bukan Muslim. Bahkan dia punya uncle dia sendiri pun, yang banyak tolong dia pun, mati tidak dalam Islam. Jadi ukhuwah tu lebih penting. Ini kita ubudiyah. Baca ni, semua makhluk adalah hamba kepada Allah, termasuklah yang baik dan yang jahat dari mereka. Saya baca yang muka surat 121 tu, yang bold tu. Tiada seorang pun yang keluar dari kehendak dan kekuasaannya, sama ada mereka mengakui atau mengingkari kenyataan ini, dan sama ada mereka mengetahui atau jahil terhadapnya. Dalam hal ini, segala makhluk adalah berada dalam keadaan yang diistilahkan sebagai hakikat kauniyah, hakikat universal, yang bermaksud hakikat alam yang sedia ada. Lepas tu muka surat 122, ubudiyah seperti ini masih belum memisahkan antara ahli syurga dan ahli neraka. Lepas tu, sesungguhnya ubudiyah yang hakiki ialah ubudiyah yang merangkumi hakikat kauniyah, yang merupakan penyaksian ubudiyah dalam bentuk kerububiyahan Allah, dan hakikat diniyah atau hakikat keagamaan diniyah atau syariat, yang merupakan ibadah yang berbentuk keuluhiaan Allah dengan mentaati suruhan Allah dan suruhan Rasulnya. Itu saya cuba kaitkan apa yang dalam kitab ni, teori, prinsip, dengan misalnya gerakan hak asasi manusia sekarang. Itu orang kata politik, itu orang kata sosiologi. Tidak, ini adalah akidah. Sebab dia bertolak. Ukhuwah kita bertolak pada la ilaha illallah. La ilaha illallah ialah kalimah thayyibah. Akidah. Dia mula pada situ. Okey. Lepas tu kita tengok Rajah 7B. Buka surat 124. Saya lompat-lompat sikit Tak apa. Ada orang kata kalau mengaji dengan pengarang kitab tu, dia tahu nak pergi balik sebab dia yang tulis buku tu Jadi Rajah 74, atas tu hakikat kauniyah, pengiktirafan makrifat tauhid rububiyah, dan di bawah tu hakikat diniyah, semua muslim mukmin saja tauhid uluhiyah, barulah masuk dalam ubudiyah yang hakiki. Kemudian
Muka surat 124 juga 7.2.2.7, agama itu kesemuanya adalah ibadah dan cara menghasilkan kesempurnaan ubudiyah. Inilah dia punya peak, kemuncaknya. Cara agama tu semuanya ibadat. Ya? Kalau kita niat semua pengabdian kita pada Allah, maka semua yang kita buat, baik kita nak, bukan takat nak sembahyang puasa zakatnya, nak tidur, nak bercakap, nak bersembang, nak pergi tandas, nak pergi main bola, riadah, semuanya ibadat agama tu. Dan yang penting juga di sini, cara menghasilkan kesempurnaan ibadah. Macam mana cara? Ini kita baca pada ibadat, tapi kita tak bercakap dalam cara nak solat, cara nak puasa. Itu fiqh, itu SOP, Standard and Operation Procedures. Ini kita bercakap dari etikad. Sebab tu saya kata tadi, ibadah etikadiyah, etikad adalah paling penting. Dia merupakan menjaga hala tuju pada ubudiyah, pengabdian seseorang itu pada Allah. Ya? Ya? Oh, politik mana? Seperti saya kata, ubudiyah tu, kalau nak jawab tu dah relevan, nak buat macam mana? Saya terpaksa lah jawab, kan? Kena patah balik. Patah balik kepada takrif ubudiyah. Takrif ubudiyah apa dia? Apa dia? Definisi ubudiyah. Nak jawab 122 entah kata tadi, kena baca dulu 114. Apa dia ibadat? Apa dia ubudiyah? Kita pergi pada definisinya. Satu keistimewaan kitab ni ialah dia memberi takrif, definisi, buat balik definisi dalam buku. Apa dia iman yang betulnya? Definisi Islam dan definisi Islam, tauhid, definisi akidah, definisi ubudiyah, definisi uluhiyah. Dia bagi takrif dulu. Saya cukup tekan definisi. Sebab kalau definisi kita tak betul, tak boleh. Macam sekarang ni, kita kata kita nak pergi tangkap seorang musuh, kan? Seorang musuh nak pergi tangkap dia. Kita kena kenal pasti siapa musuh kita. Kalau kita sifat-sifat, dukun, apa ni semua tak kena, macam mana kita nak dapat? Apatah lagi dalam kaedah kita nak buat ibadat. So dalam definisi ni kan ada definisi bid'ah, definisi bid'ah hasanah, definisi maslahah mursalah. Semua dalam ni banyak definisi. Kalau boleh, siapa yang rajin tolong himpunkan semua definisi ni, buat satu risalah kecil. Okey, kita buat, tengok satu. Apa dia definisi ibadah? Muka surat 114 7.2.2.3. Sama tak dengan buku yang lama? Muka surat sama tak? Sama. Kalau gitu, kita tengok definisi ibadah yang tepat ialah apa? Dia meragam sikit. Dia pun makhluk Allah juga. Okey. Kalau dalam bahasa Arab, ubudiyah ialah dipanggil ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda
wal af'al wal af'al al-zahirah wal batinah. Okey. Ini adalah definisi ubudiyah yang dalam tu, yang full tu, iaitu ibadat adalah satu nama, ismun jami'un, yang merangkumi semua, komprehensif. Likulli, pada setiap. Allah, saya minta dua kali ni, ini senang. Kulli, pada setiap yang disukai Allah, dan diredai nya dari perkataan dan perbuatan yang zahir dan batin. Okey, kita tengok satu-satu. Satu nama atau perkara yang menyeluruh, komprehensif, yang merangkumi semua perkara yang disukai Allah. Allah suka orang ibadat pada dia. Semua dia suka. Siapa? Allah cukup suka orang nak ibadat padanya. Kembali pada Allah. Tetapi dia mesti diredainya. Suka saja tak boleh. Reda ni maksudnya mengikut syariat, mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dia suka, tapi mungkin dia tak reda. Sebab macam dalam sembahyang, Rasulullah SAW kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Ataupun cara buat haji, Rasulullah SAW kata apa? Khudhu anni manasikakum. Ambillah daripada aku cara-cara kamu mengerjakan haji. Saya baru dengar sekarang ni, kata pula Kasim Mamat pula buat, kata dia ikut akal dia. Dia kata ayam apa hari bulan-bulan apa? Syekh dah ketawa. Bulan-bulan haji ni ada 4 bulan. Pasal apa nak buat 9 Zulhijjah? Buatlah 4 bulan. Jadi kalau 2 juta bagi 500 ribu, tak payah. Tak payah orang nak mati tengah berani. Itu dia ikut otak dia. Itu Kasim Mamat punya fatwa. Macam jadi diredainya dari sebutan-sebutan dan perbuatan-perbuatan yang zahir dan batin. Kalau kita tengok takrif ni, semua aspek hidup dari besar sampai kecil termasuk dalam ubudiyah. Termasuk dalam ubudiyah kita pada Allah. Jadi apa nama? Jadi kalau macam tu tak payah saya nak jawab. Politik ke apa ke semua tak ada. Setiap saat, setiap detik dalam kita punya hidup ni, semuanya masuk dalam ni. Apatah politik. Politik lagi penting. Dia apa? Masuk dalam kepimpinan rumah. Mesti dia aspek penting dalam kemasyarakatan Islam. Ada pula saya dengar baru ni, ada syekh-syekh pula kata, kita itulah masalahnya kita ni. Ada pendapat kata, kalau Syiah dia ada rukun iman dia yang ketujuh tu, percaya pada imam dia. Imam dia wajib keturunan Ali apa semua sekali, mesti ayatullah.
Dan daripada rukun iman dia, mesti taat pada imam dia. Kalau ahli sunnah, tak ada. Dan keimaman dia daripada akidah. Syiah, kalau ahli sunnah dia fiqah ada. Dia fiqah saja. Kan? Amar ma'ruf nahi munkar aja. Saya jawab balik, saya kata tak betul. Keimaman, kepimpinan dalam Islam ialah bertolak, berarti dia tolak daripada akidah. Akidah apa? Akidah al-wala' wal-bara'. Kesetiaan dan penolakan pada ni. Bertolak daripada akidah. Macam mana kita nak taat pada pemimpin? Kan? Macam mana kita taat? Kita kena beriman pada Quran, pada hadis. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amr minkum. Hendaklah kamu taat pada Allah dan Rasul dan pemimpin kamu, ulil amr. Macam mana kita nak taat? Mengikut, main patuh saja? Tak. Dengan akidah kita sesama Muslim, dengan akidah kita. Tak betul kalau orang kata politik atau kepimpinan ni masalah fiqah saja. Bahkan lagi kuat, kalau kita faham akidah sebenarnya, kita patut ni. Sebab tu antara kelemahan saya tengok pada ahli sunnah wal jamaah, golongan ahli sunnah wal jamaah ialah kelemahan akidah yang taat kepada pemimpin. Zaman sahabat dia tidak keluar daripada pemimpin. Sebab dia tahu untuk memimpin satu-satu masyarakat dia mesti ini. Selagi tidak buat kufur, selagi pemimpin tu sembahyang, selagi dia tidak membuat perkara-perkara kufur dan syirik, kita wajib taat pada dia. Satu. Kedua, jangan salah quote sekali lagi. Kalau dia suruh kita buat maksiat, kita jangan taat pada arahan itu. Keseluruhan kita kena respect dia, hormat dia sebagai pemimpin. Tapi dia suruh macam kita pergi zina, itu kita jangan buat. Tapi tinggal sebab dia suruh kita rasuah ke, dia suruh sebab ni, kita keluar daripada taat umum pada pemimpin, tak boleh. Jangan keliru. Kadang-kadang kita emosional. Sebab sekarang ni banyak bersih tak bersih. Jangan salah faham. Okey? Kepimpinan pada orang Islam yang semayang, yang zahirnya tidak menentang Islam secara keseluruhan, dan juga dia tidak membuat kufur dengan syirik, kita kena taat. Sebab tu Hajjaj, seorang yang khalifah yang zalim, Anas bin Malik masih mengimamkan dia dalam semayang. Seorang sahabat yang jalil, yang yang antara orang yang kedua yang paling banyak selain daripada Abu Hurairah, dan ketiga tak salah saya ialah Aisyah, yang banyak meriwayatkan hadis. Dia masih berimamkan. Sebab saya cakap tadi, perpaduan. Tuan-tuan perempuan, kita selalu dengar lidi tu, kalau satu senang pecah, kalau satu penyapu, satu pun susah pecah. Tak ada manusia yang tak buat maksiat, termasuk kita. Kita istighfar saja. Tak ada ketua yang tak ada buat maksiat. Tapi yang penting akidah dia betul. Dia beriman pada Allah, Rasul, rukun iman, dia sembahyang. Kan? Kalau dalam perkara-perkara furuk, perkara-perkara yang sebutir-sebutir dia suruh kita buat ni, kita tak payah ikut. Tapi tak boleh keluar daripada daerah circle kepimpinan. Itu banyak saya tengok, banyak keliru. Kan kadang-kadang ambil benda yang ini. Sebab tak ada orang. Tak ada orang yang tak buat maksiat. Tak ada orang yang tak buat maksiat. Beza dia tu. Jadi saya nak tu jawab balik soalan tu. Kemudian saya katakan tadi, agama itu kesemuanya adalah ibadah, dan cara menghasilkan kesempurnaan ibadah, ubudiyah.
Minta maaf saya tak dapat. Saya kalau seronok saya nak mengajar bab ni. Saya suka-suka buat ni. Kemudian ini sebab ini adalah kemuncak kepada ubudiyah lillah. Kita pergi pada itu. Cuba tengok 127. Saya baca sikit. Tengok Sesungguhnya agama yang hak itu ialah melaksanakan ubudiyah kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Ini bermakna memperkukuhkan kasihnya kepada Allah. Ini tasawuf kita sebenarnya. Kita dah kata tasawuf, tarikat apa tu, ini dalam akidah tu tasawuf sebenarnya. Kan? Ya? Kesempurnaan ubudiyah. Ini saya pun. Kesempurnaan ubudiyah atau ibadah itu bergantung kepada kesempurnaan kasihnya kepada Tuhannya, yang seterusnya menentukan kesempurnaan kasih Tuhan kepada ini. Itu daripada hadis apa? Kalau kamu datang sejengkal, aku datang sehasta. Kalau kamu datang berjalan, aku datang berlari. Tapi syarat kita pergi dulu. Ya. Setiap kali hatinya meningkat dalam kasihnya kepada Allah, maka bertambahlah pengabdian kepada-Nya. Ya. Dengan itu bertambahlah kasih dan rahmat Allah kepada-Nya. Sikitnya hebat untuk melaksanakan ini. Okey. Satu lagi saya nak bacakan sini. Muka surat 128. Ini saya hamba, muka surat 128. Hamba yang paling sempurna dan yang paling baik adalah yang paling mulia dan paling dekat dengan Allah. Yang paling dekat hatinya, dia punya ibadat kepada Allah, iaitu yang paling sempurna keubudiyahannya kepada Allah. Ini adalah amat sesuai dengan kenyataan Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Kitab ni saya khatam dengan kitab Ubudiyah dengan Ketua Jabatan Akidah di Umur. Tiap-tiap pagi lepas subuh saya himpun pelajar Malaysia, pergi belajar kat rumah dia. Lepas subuh orang semua tidur, hari Jumaat kita khatam kitab Ubudiyah ni. Apa kata Syekh Al-Islam? Fa kamalul makhluk fi tahqiqi ubudiyatihi lillah, wa kullama izdada al-abdu tahqiqan lil ubudiyah izdada kamaluhu wa alat darajatuhu. Maksudnya apa? Ini cukup kalimah yang saya harap tampal ni buat besar kat rumah, pada anak-anak isteri kita dan suami kita. Maka kesempurnaan seorang adalah bergantung kepada pelaksanaan ubudiyahnya kepada Allah. Kita punya takrif ubudiyah definisi tadi. Setiap kali bertambah usaha pelaksanaan ubudiyah hamba itu, tambahlah kesempurnaan dan ketinggian darjatnya. Ubudiyah kita. Jadi antara bezanya ubudiyah kita dengan cara tarikat, saya nak ceritakan. Orang tarikat ini yang kata kesesatannya. Kalau dia ibadat ubudiyah kepada Allah semua sekali, dia rasa hatinya zuk, hampir pada Allah. Dah kasyaf pun dah terbuka kasyaf. Lepas tu apa, bila dah kasyaf tu dia jadi apa? Datang pula hadis yang palsu, kata apa? Laisa fi jubati illallah, tidak jubah oleh Allah. Maksudnya dia bersatu, seakan-akan bersatu antara makhluk dengan Allah. Syirik. Itu yang sesat kan tarikat. Dia kata apa? Dah kasyaf ni, kasyaf. Bukan kasyaf, kasyaf sebenarnya. Orang kata kasyaf. Kasyaf ni kayu sebenarnya. Dia cakap pun tak betul. Bila dah kasyaf ni, maksudnya dia kata sakata anhu atakali. Maksudnya tak payahlah semayang, tak payah apa, tak payah, semua dalam mati dah. Kan? Yang lain semua kulit. Yang kulit saja dah tak payah dah. Kau makam lain, aku makam lain. Itu yang dikata makrifat, hakikat, tarikat, apa lagi saya tak faham.
Lagi tinggi dia punya makam Ubudiyah, lagi rapat. Sampai dah apa? Dia dengan Allah dah punya jelma dalam tu. Lepas tu datang Nur Muhammad lah apa semua. Tapi dalam kitab Ubudiyah, Ibn Taymiyah dia kata apa? Ni maksud je lah, panjang cerita Selagi bila tingginya Ubudiyah seorang manusia, maka lagi jelas perbezaan antara Khaliq dengan makhluk. Lagi tinggi kita punya ubudiyah kepada Allah, lagi jelas ini Khaliq pencipta, ini yang dicipta. Mana boleh sama antara Khaliq dengan makhluk, pencipta dengan pencipta? Saya yang buat komputer ni, takkan saya nak sama dengan saya yang buat komputer ni? Kan? Saya ada kilang saya buat ni, dia kata saya nak sama, menjelma masuk komputer ni masuk dalam saya. Tak kena. Itulah dia punya apa? Kesesatan. Kasyaf lah apa ni semua sekali. Itu jaga. Baik. Jadi, maaf, dah tersasar tu masuk sini. Kita balik pada sini. Okey, ubudiyah. Kemudian tujuan kita tengok matlamat utama dijadikan manusia ialah untuk mengabdikan diri kepadanya. Kita dah tengok definisi ibadat, kesempurnaan syarak dan seterusnya. Kemudian manusia ni diturunkan ke dunia, diberikan satu amanah. Apa amanah? Dalam konteks diturunkan, diberikan satu amanah. Maksudnya dalam Quran tengok balik, ialah apa? Langit dan bumi tak sanggup. Yang sanggup ialah manusia dan diberi amanah. Amanah yang besar yang dimaksudkan ialah khalifah di bumi. Kita ni khalifah. Kemudian Allah tak biarkan kita dengan amanah dan khalifah. Dia turunkan para rasul. Dia tak pergi kosong. Tak ada manhaj, tak ada. Dia turunkan apa dia? Rasul ditutuskan sebagai pembimbing dan tidaklah dipersalahkan sesiapa pun sehingga telah sampai seruan risalah dari rasul tersebut. Maksudnya kalau tak sampai risalah tu, kita tak boleh salahkan dia. Seperti misalnya seorang Eskimo ke dekat Alaska tak sampai, kita tak boleh salahkan dia. Bila dia mati, hukum lain. Begitu juga kalau tengok dalam kitab ni, dalam Tauhid Uluhiyah nanti kita bahaskan satu ayat dalam ni, apa hukum seorang anak kecil yang mati sebelum dia balik. Saya ada refer dalam, saya ambil keratan daripada tafsir Ibn Kathir. Khulasahnya kata, banyak kaul yang sahih, dia akan diuji di akhirat kelak. Kemudian ada satu lagi bab yang saya rasa penting. Ini penting. Saya rasa kadang-kadang saya sedih juga. Kita dulu tak faham sunnah. Kita tak faham manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kita dah faham, kita rasa kita teru. Kita angkuh. Orang lain tak faham. Kita pun kena excuse. Bukan semua. Bukan takat orang ramai saja. Kadang-kadang ulama sendiri, dia dapat takat tu ilmu dia, yang sampai pada dia ada peluang. Kalau dia dapat macam kita, mungkin dia jadi lebih baik. Kita kena excuse benda tu. Melainkan kita dah bagi hujah pada dia, iqamah hujah, dia lawan juga, itu lain cerita. Itu hukum lain. Tetapi ramai yang tak dapat peluang untuk belajar manhaj macam kita ni. Kita kena syukur pada Allah SWT. Allah bagi hidayah, kita dapat duduk bersama memperbincangkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dan manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang lain tak ada peluang. Jangan sebab sebarang menghukumkan. Baru ni saya kena attack. Orang kata apalah, saya ada attack, ada yang golongan yang tak ikut manhaj sangat, dia orang attack kata, ustaz ni apa ni? Tuduh-tuduh, inilah saya tak suka. Nuduh semua. Saya kata, dia tak sabar dalam bahasa. Saya kata lah, kamu belum dengar apa saya cakap lagi. Kamu tak baca betul-betul manhaj Ahlussunnah wal Jamaah.
ahli sunnah jemaah paling last kali nak tuduh orang. Ahli sunnah jemaah paling last kali nak hukum pada orang. Dia kata, oh kalau macam ni golongan ni kafir. Golongan ini tak kena. Ni semua sekali. Habis kita ni apa? Kita saja masih bersyukur. Belum sih geng-geng muda ni, pengikut sunnah ni. Dia yang tuduh saya, bukan saya tuduh dia. Saya kata tidak. Mereka ni masih orang Islam. Cuma dia silap ijtihad. Kita doa pada dia, tapi manhaj kita lebih betul daripada manhaj dia orang. Tapi dia masih orang Islam. Ahli sunnah jemaah paling last nak brand orang. Ahli sunnah wal jemaah paling last nak hukum pada orang. Ahli sunnah jemaah paling last nak mengkafirkan orang. Sebab apa? Sekarang tengok manhaj ke-14 dan 15. Belum lagi ni baru manhaj pertama. Boleh saya bacakan. Tak apa. Walaupun manhaj apa nama? Manhaj ni saya pergi. Saya tengok manhaj yang ke-14 dan 15. Okey. Tengok manhaj 14 dan 15. Apa kata ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah, kalau dalam buku ni muka surat ikut saya, muka surat 17. Ahli sunnah wal jamaah menyadari penuh akan hakikat perbezaan darjat antara mereka dari segi ilmu, kefahaman dan kesabaran dalam proses pelaksanaannya. Kita dah ada manhaj beriman pada Allah, Rasul, khilaf, apa semua sekali. Ada 13 ke atas. Tapi dalam pelaksanaan kita kena akui. Kena akui bahawa antara kita sendiri ni ada berbeza dari segi ilmu. Tahap-tahap ilmu. Ada berbeza dari segi kefahaman. Ilmu ada tapi fahaman bukan semua sama. Sebab kita bukan Allah jadikan sebagai robot. Kita bukan robot. Kita diberi akal untuk berfikir dan kesabaran. Ilmu sama, kefahaman sama. Bila diuji, kan? Bila diuji, mungkin ni sabar, mungkin tak sabar. Kan? Siapa yang boleh bertahan kesabaran? Oleh itu terdapat perbezaan pendapat dalam ijtihad mereka disebabkan perbezaan tingkatan ilmu mereka berkenaan pemahaman ahli sunnah. Walau apapun mereka iaitu ahli sunnah jemaah tetap meraihkan perbezaan pendapat dalam ijtihad ini dengan menekankan supaya memelihara penyatuan umat dan menjauhi unsur-unsur perpecahan. Allah kata apa? Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Yang bermaksud Allah meninggikan mereka yang mencari ilmu berlainan. Tak sebarang kita nak brand, nak itu semua sekali, kena jaga. Kita baik. Ke-15. Ini pun penting. Saya pergi pada last sekali. Ruang lingkup, framework masyarakat ahli sunnah wal jamaah merangkumi campuran manusia biasa. Ramai lagi, berjuta-juta lagi orang. Jangan kita ingat kita saja yang special. Kita lagi yang terror saja. Ahli sunnah jemaah adalah campuran manusia biasa. Mixture. Ada di antara mereka yang saleh. Dan ada yang membuat maksiat. Ada disedari. Walau apapun pada keseluruhannya, mereka adalah lebih baik jika dibandingkan dengan golongan-golongan lain seperti Murji'ah, Khawarij, tarikat-tarikat yang menyesat tu, Mu'tazilah dan lain-lain semua sekali, liberalism,
sekularisme, tingkat-tingkatnya out ni. Firman Allah SWT apa? Innallaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Apa Allah kata? Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa sesiapa yang mensyirikkan akannya. Dia tak ampun. Kalau syirik, kufur dia tak ampun. Tetapi dia mengampunkan segala dosa yang lain ke sesiapa yang dia kehendaki. Kita kena recognize. Sebab tu kita kena kerja kuat dakwah. Sebab tu saya minta keluar 50 orang kat sini ada dalam kelas ni, semua kena jadi pendakwah. Sebab Rasulullah SAW kata apa? Ballighu anni wala ayah. Sampaikanlah daripada aku melainkan walaupun sepotong ayat. Apatah lagi kita dah ada banyak 2 kitab kat depan kita ni. Okey? Baik. Kembali balik pada tadi. Okey. Jadi Allah matlamat kita ubudiyah, kemudian diberikan amanah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan Allah tak tinggalkan kita, diturunkan risalah melalui para rasul, dan risalah pula tu komplit, sempurna, no question about it. Jangan persoalkan. Sebab Allah kata apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu, iaitu khutbah wida, di haji wida oleh Rasulullah SAW sebelum dia meninggal. Dalam 3-4 bulan lepas tu dia meninggal. Syarak tu dah sempurna. Sebab tu tidak ada bid'ah. Tidak ada bid'ah. Tak perlu ada apa-apa penambahan dan pengurangan lagi dalam agama lagi. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Risalah yang diturunkan cukup sempurna untuk umat Muhammad SAW melalui 2 peninggalan, iaitu sunnah Rasulullah SAW dan sunnah iaitu Al-Quran dan hadis. Dan selepas wafat Rasulullah SAW, Allah pula penegak-penegak sunnah sampai ke hari kiamat. Penegak sunnah akan sentiasa terus wujud dan jelas pada setiap zaman dan generasi. Hadis pada tazala ta'utun min ummati kaminal haq, dan itu hadis tu ya, terus ni. Kemudian dalam pada itu pula dah kita ada penegak sunnah, konsep jemaah. Itu yang dipanggil ahli sunnah wal jemaah. Kita kena jemaah, iaitu demi untuk menjayakan ubudiyah, amanah, kekhalifahan, risalah, maka adalah penting ditekankan perintah Allah kepada berjemaah dan larangan terhadap perpecahan. Sebenarnya dalam nas-nas yang ada kan diberikan khilaf, berbeza pendapat, tetapi dalam nas-nas Quran hadis tidak dibenarkan langsung untuk berpecah. Berpecah belah tak boleh. Khilaf boleh. Pecah belah tak boleh. Itu dalam keadaan ini. Berbeza antara masalah khilaf dengan firqah. Maksudnya berpecah belah. Itu tak dibenarkan. Semua dalil-dalil Quran dan hadis melarang kita berpecah belah. Dalam khilaf pendapat masalah ijtihad kan, kita ada dipanggilkan sebagai adab ikhtilaf. Cara ikhtilaf. Jangan dia ada syarat-syaratnya adab ikhtilaf. Tu nak kena masuk satu bab lagi, nak kena satu kuliah lagi. Cara-cara dia untuk ikhtilaf. Berbeza pendapat dalam masalah furu', dalam masalah. Tapi dalam masalah akidah tak boleh khilaf. Dia mula daripada akidah dan dia boleh berpecah. Kan? Dia boleh pecah. Sebab maksudnya kalau dari segi ummah tu sendiri, kepimpinan tu sendiri tak seharusnya. Tetapi kalau terjadi juga perpecahan kan? Perpecahan, maka kita hendaklah menghormati satu sama lain. Asalkan akidah kita sama. Apatah lagi kalau
Satu di benua lain, kita di Asia, satu lagi di Amerika misalnya. Kemungkinan sebab zaman kita dah tak ada zaman khalifah dah. Itu satu bab nanti kita kena bincang lain, ya. Baik. Kemudian sistem gabungan bersepadu ubudiyah, amanah, khalifah, risalah, sunnah, jemaah adalah tersusun dalam bentuk manhaj yang kukuh dan rapi dengan apa yang terkenal di zaman kita ini sebagai manhaj al-sunnah wal jemaah. Itu latar belakang pembentukan manhaj al-sunnah wal jemaah yang dapat saya simpulkan daripada sudut usuluddin pada al-sunnah jemaah. Itu yang pertama. Ini dia data fungsi manusia. Okey. Kemudian kita pergi pada definisi penting. Definisi ni saya tinggalkan pada Ustaz Razali untuk cover. Belum jaga time tengok, saya main lajak ni. Okey. Kemudian definisi as-sunnah daripada al-jamaah, ahli hadis, salaf, definisi manhaj. Manhaj tu saya kata ialah skim, sebab tak ada kalimah yang saya terjemahkan. Bahasa Melayu ni terhad, limited. Jadi kita kena pakaikan masalah manhaj, skema. Skim dalam bahasa yang saya dapat daripada bahasa Inggeris yang paling gapat sekali lah skim. Skema. Lain bahasa Melayu tak ada satu kalimah manhaj. Begitu juga banyak dalam kalimah bahasa Melayu tak ada yang tak boleh kita terjemah. Misalnya al-wala' wal-bara' tak tepat. Akidah misalnya tak ada. Kita kena pakai kalimah-kalimah Arab ni balik. Manhaj dibentuk dengan menyenaraikan kaedah-kaedah atau dasar ataupun kriteria penting dalam tajuk atau bidang yang di dalam perhatian untuk memberi garis panduan dasar yang lengkap terhadap tajuk tersebut. Peranan utama manhaj adalah memaparkan prinsip utama sesuatu pegangan, pemahaman atau perancangan di samping menjadi pembimbing dan panduan kepada ahli atau peserta golongan tersebut. Ya. Sebenarnya zaman Rasulullah orang boleh kata ustaz Arifin ni pun buat bid'ah juga. Dulu zaman Rasulullah mana dakwah pada manhaj. Begitu juga kalau macam tu tuduhan orang juga. Alah ini zaman Ibn Taymiyah ni buat tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, zaman tu tak ada. Kan? Memanglah, tetapi istimbatnya kalimah manhaj ni pun ada dalam Quran. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Ada pada setiap perkara kami jadikan kepada kamu syariat dan manhaj. Ada kan? Begitu juga istimbat daripada itu. Tapi zaman Rasulullah memanglah simple kan, tetapi kita susun balik, susun atur. Bukan kita buat create bid'ah satu benda yang baru. Kita susun atur sesuai dengan masalah penyampaian metodologi semasa. Itu yang kita buat. Tapi asalnya adalah agama. Sebab tu apa saja kenyataan atau kaedah yang saya buat dalam dua kitab ni, saya akan backup dengan dalil. Bahkan dalam akidah saya bertanggungjawab pada sini, dalam ni insya-Allah tak ada satu pun hadis daif dalam kitab ni. Saya pernah satu malam 80% kitab ni saya tulis antara pukul 11 malam dengan sampai subuh. Tengah malam saya tulis 80%. Satu malam saya dapat satu hadis nak pakai sebagai dalil. Satu malam saya cari hadis ni sahih ke tak sahih, tak jumpa, saya tinggalkan hadis. Sebab kita nak bertanggungjawab apa yang kita pergi. Kemudian sejarah timbulnya penamaan ahli sunnah wal jamaah. Sejarahnya ialah sebenarnya saya baca je saya baca pada fact sheet B kat belakang sekali tu. Yang ni yang B. Allah, bateri low, tak on.
Jadi saya baca sikit sejarah timbulnya penamaan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya lahirnya penumbuhan Ahli Sunnah Jamaah adalah disebabkan timbulnya fitnah kelahiran golongan-golongan bid'ah yang dimulai dengan Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah dan seterusnya, cabang-cabang dari golongan ini. Maka muncullah penamaan Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai benteng membezakan mazhab yang hak dari mazhab-mazhab bid'ah yang batil. Kedua, apabila terjadinya fitnah, maka umat Islam mulai mempersoalkan tentang sanad riwayat dan mengkritik para perawi demi memelihara kesucian hadis dari pendustaan terhadap Rasulullah SAW dari pihak yang tidak bertanggungjawab, khususnya para ahli bid'ah yang berpecah belah. Ketiga, para ulama mulai membezakan siapa yang patut diterima atau ditolak riwayatnya. Maka dibezakan penerimaan hanya dari ahli sunnah. Maka di sinilah juga mulanya penonjolan peranan ahli hadis dalam penumbuhan mazhab ahli sunnah wal jamaah dalam usuluddin, dalam akidah. Ahli sunnah, ahli hadis adalah mereka yang lebih mengetahui akan kesahihan agama. Mereka lah pejuang dan penegak ikutan as-sunnah yang tulen. Seterusnya, yang keempat, para ulama ahli sunnah wal jamaah telah mula menamakan kitab-kitab mereka dalam bidang akidah sebagai kitab-kitab as-sunnah, di mana dimasukkan sanad-sanad riwayat. Baik. Yang tu nanti boleh cover dengan Ustaz Zali. Kemudian kita tengok, kita masuk bab yang keempat, ke surat. Ini betul-betul dia punya, kita masuk pada dia punya inti pati dia. Bab keempat, muka surat 9. Tadi kita tengok senarai yang nombor 14 dengan 15. Sekarang ni kita pergi 1, 2, 3 sampai 13. Berikut disenaraikan kaedah-kaedah penting sebagai garis panduan, guideline atau bimbingan dalam apa yang diistilahkan di sini sebagai manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, kita tengok satu-satu. Saya tak akan secara detail ni sebab nanti akan bahaskan. Kemudian manhaj yang pertama ialah tajuknya manhaj Ar-Rasul SAW dan para sahabat. Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang kepada manhaj Ar-Rasul sewaktu hidupnya. Kalimahnya ialah sewaktu hidup. Sebab al-yawm akmaltu lakum dinakum. Rasulullah SAW ayat turun dalam surah Al-Maidah, hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu, dah sempurna. Jangan pula ada orang kata Rasulullah sekarang ni, Rasulullah dah mati dah 1000 tahun, 1400 tahun, dia jumpa Rasulullah dalam keadaan jaga dalam Kaabah. Ada pula wirid special pula. Ada arahan-arahan tertentu pula. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Sebab ayat dah turun. Itu dikatakan sewaktu hidupnya. Dan manhaj para sahabat selepasnya. Kenapa kata manhaj para sahabat? Kerana hadis Irbad Ibn Sariyah kata apa? Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Hendaklah kamu beramal pada sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang diberi tunjuk al-mahdiin selepas aku. Jadi manhaj para sahabat yang mengikut Rasulullah SAW. Manhaj itu adalah Al-Quran Al-Karim yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Seterusnya Rasulnya menerangkan dan menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya dalam hadis-hadis sahih. Sekalian muslimin diarah supaya berpegang teguh kepada keduanya, iaitu Al-Quran dan hadis. Ini kita kena mengikut Quran dan hadis. Itu kita letak surah Muhammad ayat 33. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Janganlah kamu sekalian membatalkan amalan-amalan kebaikanmu. Itu tak ada khilaf, taat pada Allah Rasul. Kedua, mendahului perintah Allah dan Rasulnya dari yang lain. Kita terima Quran hadis, tapi datang pendapat lain, kita keutamaan mesti pada Allah dan Rasul, pada Al-Quran. Kalau ada
benar. Quran hadis dulu. Itu maksudnya Ahli Sunnah wal Jamaah tidak mendahulukan perintah atau perkataan sesiapa pun daripada perintah atau perkataan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melakukan sesuatu perkara sebelum kamu mendapat hukum atau kebenaran daripada Allah dan Rasulnya. Manhaj ketiga, apabila kita berselisih pendapat, kita kena kembali pada Allah dan Rasul. Ahli Sunnah wal Jamaah kembali kepada kalam atau perkataan Allah dan Rasulnya dalam sebarang perselisihan atau pertikaian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kamu berselisih dalam suatu perkara, kembalilah kepada Allah dan Rasul, iaitu sunnah. Keempat, saya pergi cepat Ahli Sunnah wal Jamaah tidak fanatik atau tidak ta'assub kecuali kepada perkataan Allah dan Rasulnya yang maksum. Dia tidak ta'assub pada individu. Sebab apa? Setiap orang hadis riwayat Imam Ahmad kat bawah tu kata apa? Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawabun. Setiap anak Adam membuat kesilapan, dan setiap kesilapan, sebaik-baik kesilapan adalah mereka yang bertaubat. Mereka menghormati para imam mujtahid dan mengambil hukum fiqh daripada Quran, hadis-hadis sahih, dan daripada pendapat kesemua imam-imam mujtahid itu sendiri yang menyuruh meninggalkan mana-mana pendapat yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis sahih. Setiap manusia selain daripada Rasul, walau berapa tinggi sekalipun martabatnya, akan tetap membuat kesilapan. Tapi di sini saya nak bagi tahu juga, ada satu fitnah lain pula. Ini betul, tapi ada pula golongan dalam pengikut sunnah gunakan dalil ini sahaja. Dia kata macam tu, kita tak boleh ta'assub pada mana-mana, kita tak perlu taat pada pemimpin, kita tak perlu buat organisasi, kita tak perlu melatih amir, tak perlu venue, tak perlu ni, tak ada jemaah, tak boleh. Sebab Rasulullah SAW kata pula dalam hadis lain, alaikum bil jamaah, man syadza finnar. Tidaklah kamu beramal dengan jemaah, siapa yang terkeluar dalam neraka. Silap tempat pendalilannya, ya. Mesti ada ni. Maka dia orang kata tak ada, ini saja. Harakah tak boleh buat, ini tak boleh buat, ini tak boleh buat, kan? Tak boleh ni. Tak ada pemimpin, tak ada pengurusi, tak ada amir, mana boleh. Sistem khalifah, lantikan tu khalifah tu sendiri lepas Rasulullah SAW itu adalah pemimpin, kan? Itu daripada sunnah Rasulullah SAW, mesti ada. Jangan keliru itu dengan ini. Itu satu bab lain, insyaAllah. Kalau ada masa kita bincang lain pula bab kepimpinan. Kemudian Ahli Sunnah wal Jamaah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam ibadat, kelakuan dan perjalanan hidup. Kita tengok dari tadi ialah takrif ataupun definisi ubudiyah tadi. Semua komplit. Tak ada orang yang dah dapat kasyaf, dah tak, dalam ibadat dah tinggal dah, sebab dia dah sampai satu makam lain. Tak boleh. Tak ada special. Sebab tu Rasulullah SAW kan masih tahajud, masih itu semayang apa semua sekali. Sahabat pernah tanya kepada dia, ya Rasulullah, kau dah dijaminkan syurga, pasal apa kau nak penat-penat sampai buka mengkak betis nak semayang? Rasulullah SAW kata apa? Apalah aku nak abdan syakur. Bukankah aku kalau dah Allah lantik sebagai Rasul dan aku dijanjikan syurga, akulah patutnya lebih terima kasih kepada Allah, boleh syukur kepada Allah. Aku lebih banyak lagi beribadat. Bukan dah tak payah semayang, tak itu dah, syariat dah boleh tinggal, tak boleh. Oleh itu mereka selalu seolah-olah dianggap menjadi orang dagang atau asing yang janggal di antara kaum mereka. Kita bila nak hidupkan sunnah, kita jadi itu. Innal Islam
bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba li ghuraba. Orang yang selalu hidup sunnah ni selalu kena branded sebab tu dia orang confuse. Sunnah kata bid'ah, bid'ah kata sunnah. Sebenarnya benda ni berlawanan. Tidak ada wujud bid'ah hasanah. Yang ada ialah masalah mursalah, confuse. Kalau orang nak jangkal, nak sanggah pendapat saya, tolong minta baca di ujung ni dalam bab bid'ah kenaan masalah mursalah. Saya terangkan pada kat belakang tu. Tarikh bid'ah dan macam-macam lagi, dan saya letakkan di sini kesan-kesan bid'ah lain juga. Ada satu bab kat sini, saya cari balik. Punca orang mengatakan ada bid'ah hasanah ialah dia keliru dengan takrif al-masalah mursalah. Kemudian ini yang penting, tauhid sebagai teras kepimpinan pemerintahan Islam dan hukum perundangan Allah. Nampak? Tauhid tu mesti kepimpinan ke apa semua sekali, akidah tu nombor satu. Silap lah orang kata ahli sunnah jemaah ni kita teropong perspektif kepimpinan ni tidak melalui akidah. Semua ibadat semua kita titik bertolak, semuanya mesti daripada akidah. Sebab tu orang, kalau saya tengok pelajar-pelajar ramai, kalau nak masuk universiti pengajian Islam, dia pilih nak masuk dakwah ke, nak masuk syariat ke, nak masuk akidah ke. Pilihan, minta maaf, pilihan yang last sekali akidah. Sebab apa? Kalau syariat boleh jadi lawyer, boleh buat duit, boleh jadi hakim. Kalau dakwah boleh jadi pendakwah, kerja dengan jakim, kan? Akidah ada apa? Akidah tak ada harga. Padahal ilmu akidah tu yang paling penting. Itu yang sedih. Kita tengok pilihan pelajar nak mengaji agama ni, akidah last sekali, usuluddin last sekali. Sebab tak boleh nak cari makan, tak boleh nak pergi kerja, susah. Okey. Ahli sunnah wal jemaah menganggap tauhid iaitu pengesaan Allah dalam segala jenis ibadat sebagai asas wajib didirikan di atasnya pemerintahan atau kepimpinan atau negara atau jemaah Islam yang sahih. Apa saja mesti itu yang dulu. Wajib dijauhi segala bentuk amalan kufur dan syirik yang terdapat dalam kebanyakan negara-negara Islam. Adalah tidak mungkin sama sekali bagi jemaah yang mengabaikan tauhid serta tidak memerangi kufur dan syirik dalam setiap rupa bentuknya untuk mencapai kejayaan, kerana ini adalah tugas utama semua para rasul. Para rasul datang untuk ubudiyah, diutamakan membasmi syirik dan kufur. Mereka juga, iaitu ahli sunnah wal jemaah, menolak setiap sistem perundangan pemerintahan ciptaan manusia yang bertentangan dengan hukum syarak, melainkan hukum-hukum keduniaan seperti pentadbiran, keselamatan atau lalu lintas dan lain-lain. Mereka mengajak berhukum dengan kitab Allah yang telah diturunkannya demi untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum-hukum Allah ini adalah tetap, tidak berubah dan sesuai pada setiap zaman. Tak boleh kita kata tak sesuai zaman sekarang. Itu batal pada syahadat. Itu termasuk daripada 10 perkara yang mengeluarkan pada Islam. Kata tak relevan hukum Allah pada zaman sekarang. Waman lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Maka sesiapa yang telah tiada berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ke-7, mereka mengadakan amar makruf dan nahi munkar. Jangan amar makruf saja, nahi munkar tak boleh. Mesti dua-dua. Kalau buka sekolah, kami buka sekolah, suruh orang buat baik je, budak-budak. Tak ada disiplin, tak ada apa, tak jadi.
Kalau suruh marah-marah aja disiplin, tapi tak puji dia, tak ini, tak boleh juga. Kena ada dulu galakan, balasan dia. Surah Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat dikeluarkan kepada manusia. Apa kriteria kita sebaik-baik umat dikeluarkan kepada manusia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ngajak pada kebaikan dan mencegah munkar. Kalau tak buat amar ma'ruf nahi munkar, kita bukanlah sebaik-baik umat. Itu tanggungjawab kita. Ada pula kita kata, apalah kau ni nak jaga tepi kain orang, nak itu nak ini. Tak ada, kita buat anakulillah, ya? Anakulillah. Tapi kita tak payahlah masuk masalah-masalah peribadi ni. Kita buat apa yang syarak suruh, itu saja, ya. Berjihad ke jalan Allah. Jihad ni sungguh-sungguh buat kerja. Institution, saya panggil jihad ni sebagai satu institution. Agama lain tak sama. Tak ada benda yang macam dinamakan jihad ni. Sebab jihad ni pahala. Sebab mati syahid, syurga terus, tak ada hisab. Sebab tu penjajah masuk ke mana-mana negara Islam, dia cuba padamkan kurikulum jihad ni dalam kurikulum pengajian Islam. Tak boleh. Tapi jangan salah sangka, jihad ni bukan mesti nak pergi perang je, tak. Jihad ni banyak kategori. Walaupun yang paling tertinggi, apabila kita dizalimi, kita lawan balik, itu kita mati syahid, itu jihad yang paling tinggi. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW, semua orang tahu, jihad yang paling tinggi ialah berkata benar pada pemimpin yang zalim. Jangan pula pakai hadis palsu. Kau perang Badar kata hadis palsu kata apa? Kau balik pada perang besar, perang kecil, kau masuk perang besar. Apa dia? Jihad hati. Itu mengarut. Orang dah mati-mati kata ini jihad kecil. Nyawa dah bertaruh, kita kata jihad kecil. Tak betul. Maka apa kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, jahidu al-musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Hendaklah kamu berjihadlah kamu terhadap orang-orang musyrikin dengan harta kamu, jiwa kamu dan lidah kamu. Berdakwah pun satu jihad. Ajak orang masuk Islam satu jihad. Bukan ajak saja, menerangkan kefahaman kepada sama-sama yang konon dah Islam pun, cara manhaj yang betul pun jihad. Dengan harta jihad. Bahkan Allah yarham, saya pernah guru saya Syekh Muhammad Abdul Qadir Manjiri pernah kata, dalam Quran tu berlonggok-longgok ayat yang datangnya taqdim al-amwal al-anfus. Maksudnya Allah sebut jihad pada harta tu sebelum jihad pada nyawa, jiwa. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Amwalikum anfusikum. Jihad harta. Amal jariah kita cukup penting. Kalau nak buat apa? Tadi bincang pasal bajet Yayasan Tibian pun kena duit juga. Duit minyak kena ada, duit ni kena ada, duit lampu, duit kipas. Kan? Nak beli ni, nak sewa semua kena. Nak buat apa pun mesti diambil. Itu besar. Jadi semua tu. Jadi jihad ni penting. Satu institusi. Saya tak kata jihad itu is an institution on its own. Jihad ni penting. Sebab tu penjajah cukup tahu. Kalau dia jajah satu negara, dia cuba delete kan jihad tu dalam kurikulum Islam. Sebab itu kesungguhan. Itu payah kesungguhan orang Islam. Sebab dia tahu yang tinggi ni mati syahid. Kemudian menghindar bid'ah yang memecah belahkan umat. Tengok, sini saya kaitkan bid'ah. Bid'ah itulah yang memecah belahkan umat. Sebab tu kita kena jaga institusi sunnah. Sekali lagi saya sebut, institusi sunnah. Bukan sunnah dekat sunat saja.
Sunnah tu satu institution on its own sendiri. Ya, jadi sunnah tu lawannya bid'ah. Sunnah itulah yang menjaga perpaduan, bid'ah itulah yang memecahkan umat. Nampak? Dari segi sosio-politik penting. Jawab soalan anda tadi. Anda nak keluarkan politik daripada Islam? Daripada Ubudiyah? Tak. Penting. Ahli sunnah wal jamaah menolak segala jalan-jalan yang berunsur bid'ah, yang melahirkan puak-puak penghancur, yang memecah belahkan ummah dengan mengada-ngadakan perkara baru atau bid'ah dalam agama, terutama dalam masalah akidah, serta mengajak menjauhi Rasul SAW dan para sahabatnya. Itu hadis Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nasa'i dan Baihaqi. InsyaAllah akan dibincangkan kemudian yang ke-10. Ini ahli sunnah jemaah. Berjemaah, mewajibkan berjemaah sebagai punca kejayaan di dunia dan di akhirat. Jemaah itu sebagai punca kejayaan dunia dan akhirat. Mereka menyatukan barisan umat Islam atas dasar akidah yang betul. Nampak? Akidah lagi. Bukan takat harakah-harakah saja. Lepas tu manhaj tak kena. Macam saya dululah. Tak faham apa, ikut saja usrah. Ketua kita balik, ketua ABIM, fahamlah siapa dia ketua ABIM masa tu. Balik daripada jumpa Ayatollah Khamenei, kita kata Ayatollah, Ruhullah Khamenei, kita pun Allahu Akbar, Allah Akbar. Akidah tak betul. Minta maaf. Kan? Bukan saya nak ni, tapi ini yang hakikat. Sebab kita tahun 70-an tu kita buat usrah sana, usrah sini, itu semua. Saya pergi dekat Alostar, saya keluar ke rumah-rumah, tabligh pun saya join juga. Geng-geng apa, tarikat Samaniyah apa pun saya join juga. Hinggut hu pun jalan juga. Kita tak tahu masa tu. Mereka menyatukan barisan umat Islam atas dasar akidah yang betul. Mereka meninggalkan perbalahan dan perselisihan yang boleh membawa perpecahan, terutama dalam masalah furu' atau ranting yang remeh. Mereka mengutamakan segala usaha kerjasama menegakkan manhaj akidah salafus salih di muka bumi. Saya nak kena baca hadis ni. Hadis ni cukup hebat. Kita baca hadis ni yang ke-10. Ini saya jumpa hadis ni, asalnya saya jumpa dalam Sahih Ibn Hibban. Saya cukup kagum. Lepas tu rupanya saya cek balik hadis ni ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Zaruni ma taraktukum. Apa maksud zaruni ma taraktukum? Biarkan, tinggalkan apa yang aku tinggalkan kepada kamu. Maksudnya, I'm responsible, aku bertanggungjawab. I'm responsible atas apa yang aku tinggalkan, iaitu Quran dan hadis. Aku garanti kepada kamu. Ikutlah dia. Biarkan aku bertanggungjawab di atas apa yang telah aku tinggalkan kepada kamu. Kemudian apa kata Rasulullah? Sesungguhnya telah binasa golongan-golongan yang sebelum kamu. Sebab apa? Disebabkan banyak persoalan dan perselisihan mereka ke atas nabi-nabi mereka. Siapa yang utama sekali? Bani Israel. Allah suruh pergi sembelih lembu seekor, dia kata warna apa, besar mana, umur berapa, itu semua. Kau sembelih je lah. Menyusahkan diri. Kan? Menyusahkan diri. Oleh itu Rasulullah kata apa? Apa yang telah aku larangi kamu sekalian, maka berhentilah. Apa dia kata? Fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim. Telah hancur, cerai-berai orang sebelum kamu disebab banyak soal, kathratu soal, dan banyak khilaf, perbezaan ke atas nabi-nabi mereka. Ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku suruh larang kepada kamu, berhenti. Apa yang aku suruh, berhenti. Dengar ini penting ni.
Kalimah ni, apa yang aku suruh, larang kepada kamu, berhenti. Stop. Itu apa yang dilarang. Apa yang disuruh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku suruh, kamu buat setakat yang kamu mampu. Nampak? Yang larang, stop. Tapi yang suruh, buat setakat yang kamu mampu. Ada beza ni. Ini sebagai guideline kepada bimbingan kepada kita. Yang larang, tak ada kompromi. Stop. Yang disuruh, buat. Daripada fardu ain, fardu kifayah, sunat muakkad, sunat biasa. Ada labelnya banyak. Haram, stop. Ya? Itu penting. Ke-11. Ini yang tadi. Masalah. Okey, bagi saya habiskan sampai 15 Baik. Cantik tu. Menyatukan ilmu dan amal serta zahir dan batin. Ilmu dengan amal kena ada. Jangan ilmu saja lepas tu tak beramal. Ataupun zahir saja, batin tak boleh. Batin saja, zahir tak ada. Ahlussunnah wal Jamaah mempraktikkan agama Islam dengan menyatukan ilmu dan amalan serta zahir dan batin tanpa memisahkan antaranya. Dua-duanya semua sama. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam seluruhnya. Tak boleh pilih-pilih. Yang mana aku syok, mana aku tak syok. Yang mana nak ni tak boleh. Masuk dalam Islam sepenuhnya. Ya? Amalan zahir batin ni cukup penting. Kenapa? Dia orang kata seperti yang dia kata tadi. Ada tarikat-tarikat kata apa? Dah sampai satu ni kasyaf, dah tak payah. Ini kulit tuisi. Saya ada satu sahabat, dia pergi berhujah dengan satu tok guru tarikat di Kelantan. Dia bawa Al-Quran, dia bawa hadis, dia bawa hujah semua. Tok guru tak masuk juga. Argue tak ada. Kau makan macam mana, kita orang dah tinggi, kita orang ini dah sampai tu, tak ada dah. Jadi ustaz ni, sahabat saya ni tak faham sama dia. Dia kata sudahlah, aku dah penat kan. Ini dia cerita saya masa dekat Mina tu, masa nak melontar malam-malam tu. Dia kata aku dah penat, aku nak balik lah. Dia kata dah argue tak boleh terima. Dia kata tok guru macam ni lah, Allah jadikan semuanya ada kulit, satu je tak ada kulit. Kan dia kata tok guru tu apa? Dia kata tai. Dia pun balik. Kan dah tak boleh nak pergi Quran, dia tak boleh jalan, dia balik lah. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan pertengahan dan kesederhanaan. Ini dipanggil wasatiyah. Pertengahan, wasatiyah. Saya ada buat satu ketah kerja, saya pergi dekat Universiti Patani tahun lepas. Di seminar sana berkenaan wasatiyah. Sebab itu juga pertengahan tak boleh pakai kalimah dia. Kesederhanaan mungkin dapat sikit. Sebab kalau kita kata wasat, pertengahan, kalau ke sini kat sini, ini tengah. Kalau kanan kat sini, kat situ tengah. Tengah tak boleh pakai. Wasat tu mungkin kata kesederhanaan. Apa kesederhanaannya? Mesti ada prinsip, mesti ikut Quran hadis. Bukan kesederhanaan kita liberal. Bukan mesti kita kompromi mana semua sekali. Kita ada manhaj. Ada benda yang dia panggil, ini dalam ketah kerja saya berkenaan wasatiyah di Universiti Patani. Adalah dia panggil lain. Ada perkara yang dipanggil
dalam syarak satu as-sabat iaitu tetap ataupun fix. Dan ada yang perkara yang berubah. Nak kata berubah tak boleh. Boleh modify. Berubah terus tak boleh. Dia mesti ada sandaran pada sahabat ni. Ada yang tak apalah, kita kata berubah pun boleh. Ataupun dia panggil apa, boleh dimodify. Sebab badan kereta tu sama. Kalau dia modify sikit-sikit dia punya aksesoris tu boleh. Itu dia panggil as-sabat al-mustariyat. Akidah tak boleh. Nampak? Hanya dalam perkara yang dibenarkan ijtihad. Ini kena tanya nanti. Saya tak nak masuk bab ni. Ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat yang benarkan ijtihad. Tapi dalam akidah tak boleh. Maksudnya kita boleh sesuaikan sesuatu benda. Inilah dalam konteks ni yang dia panggil, kita kena tengok keseluruhan dalam dia panggil maqasid. Maqasid syariah. Ni saya bagi exposure je tu. Kena mengaji lagi ni. Maqasid ni dalam ini dia punya plural, singular dia maksud. Maksud syariat. Yang ni pelihara pada harta, nyawa, keturunan, dan sebagainya. Ada 5. Akal, itu kita semua tu. Kita kena tengok. Itu perbincangan dalam ni. Cuba tengok. Bila saya bagi kuliah ni, kuliah akidah, kuliah manhaj, saya pergi pada hukum hakam, pergi pada sufiah, pergi pada ni. Akidah ni cukup seronok perbincangan ni. Bila saya bincang pada ubudiyah, memberi rangsang kepada kita. Misalnya, antara dalam ubudiyah yang paling tinggi ialah konsep tawakal. Serah pada Allah. Orang yang betul-betul serah pada Allah, yang yakin pada Allah, itu adalah setinggi-tinggi ubudiyah, setinggi-tinggi akidah. Sebab dia yakin pada Allah. Itulah akidah. Perbahasan akidah ni cukup hebat. Itulah yang awal sebenarnya. Ini kita belum masuk lagi beriman pada Allah, pada masalah, kalau ada masa kan pada Islam, iman, ihsan dan lain-lain. Saya masuk pada peak kemuncak dia, terus pada ubudiyah tadi. Jadi ahli sunnah wal jamaah adalah pertengahan dan kesedaran. Dan ini dalam konsep wasatiyah. Tapi jangan, sebab tu kami setuju konsep kalimah wasatiyah kita kena pakai. Kalau pertengahan tak boleh. Antara X dengan Y ke A dengan B. Atau antara J dengan K. Itu open to interpretation. Interpretasi berbeza. Sebab tu kita akan pakai wasatiyah. Wasatiyah maksudnya ada yang fix, ada yang berubah. Dan yang berubah ni kita kena kembali kepada maqasid syariah. Itu kena tanya pakar ni. Mereka bukanlah dari puak pelampau atau ekstremis yang meninggi-tinggikan, memuliakan ataupun merendahkan seseorang individu, golongan atau pendapat dengan sebarangan tanpa asas agama. Bukan tak boleh rendahkan, tapi mesti ada asas agama. Kalau nak menghukum seorang tu kufur, mesti ada asas agama. Zindik mesti ada agama, munafik ada asas agama. Tak boleh kita dah berselisih faham dalam bisnes, kata engkau munafik, kau tipu aku. Tak boleh. Serang-serang. Mesti ada agama, bukan atas dasar bisnes. Tak boleh. Inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'a as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutlah ia dan janganlah sekali-kali kamu
ikuti jalan-jalan yang lain akan memecah belahkan kamu darinya. Ke-13 sikit syariat Rasulullah SAW, beramal dengan syariat Rasulullah SAW. Sebab tu kita tengok, kalau syariat tu mesti ikut. Hukum hakam tu semua kena mesti ikut. Tak boleh kulit dengan isi, tak boleh pakai. Kemudian kalau kita tengok Nabi Isa kalau turun sendiri, Rasulullah pun kata dia akan ikut. Setiap Nabi, setiap Rasul, dia ada syariat dia. Akidah sama. Akidah sama, tetapi setiap Nabi dia ada dia punya syariat masing-masing. Misalnya Nabi Adam. Nabi Adam, anak lelaki boleh kahwin dengan anak perempuan. Sebab mana ada keturunan masa tu. Misalnya, secara logik kita fikir kan. Itu dia. Jadi tiada sesiapa yang boleh keluar darinya. Syariat ini adalah mencakupi segenap sudut agama, termasuk bidang akidah, fiqh, perancangan ibadat, akhlak, politik, kemasyarakatan dan lain-lain. Ini yang saya kata tadi, ayat surah Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Pada setiap perkara atau urusan telah kami jadikan antara kamu satu syariat dan manhaj. Yang ke-14 kita dah tengok tadi, perbezaan darajat antara umat Islam, dan ke-15 ruang lingkup framework masyarakat Ahli Sunnah wal Jamaah merangkumi campuran manusia biasa. Kita baca sekali lagi, ini penting. Ahli Sunnah wal Jamaah menyedari penuh akan hakikat perbezaan darajat antara mereka dari segi ilmu, kefahaman dan kesabaran dalam proses pelaksanaan itu. Oleh itu terdapat perbezaan pendapat dalam ijtihad-ijtihad mereka. Kita recognize. Jangan kita seorang je terror, tak. Kita kena ra'ikan. Ra'ikan. Adjust. Kita tak kompromi dalam prinsip, tidak. Tapi kita kena mera'ikan. Dia panggil dalam bahasa Inggeris accommodative. Accommodative, ya. Minta maaf lah, kena pakai bahasa Inggeris lah. Accommodate. Kita tidak tanazul. Kita tidak compromise. Prinsip kita tidak boleh kompromi, tapi kita accommodate boleh dalam hal-hal tentu yang dibenarkan. Ya? Meraihkan. Meraihkan. Ya. Okey. Begitu juga ruang lingkup framework. Ahli Sunnah Jemaah adalah campuran manusia biasa. Ada di antara mereka yang benar dan saleh, ada yang membuat maksiat disebabkan kelemahan masing-masing, sama ada disedari atau tidak disedari. Jangan pula satu pemimpin, ketua kampung kita ke, ketua penghulu ke, pengerusi kita sendiri ke, sekretari ke, dia buat maksiat, kita tolak terus. Itu kan kita tengok dalam iman turun dan naik, tarikh iman kan. Selagi dia tidak buat kufur, selagi dia tidak buat syirik, selagi dia tidak tinggalkan semayang, sebab semayang penting. Hadis Rasulullah SAW kata apa? Al-ahdu baina as-salah. Perjanjian antara kita adalah semayang. Sebab tu semayang kau sahih, dan banyak hadis sahih, siapa tinggal semayang dia kufur. Selagi dia buat itu, kita wajib hormati dia sebagai pemimpin. Kita wajib hormati dia sebagai pemimpin. Ya? Jadi wallahu alam, ini manhaj yang ke-15 kita tinggal. Ini pelaksanaan dia. Sekarang saya masuk bab ni pula. Ini pokok prinsip. Ini rajah dia, pelaksanaan dia yang saya letakkan ada juga ni. Pelaksanaan dia. Ini 3-4 hari juga saya buat di Mekah ni. Nak susun ni. Pelaksanaan dia ni. Okey. Kita berhenti. Wallahu alam.